Okey, ini adalah pengoperasian ujian amal sains SPM tahun 2021. Semua sedia maklum, ya, mana yang sebaya-baya saya, mereka telah pernah mengikuti ataupun dia sendiri yang menduduki ujian amali sains lebih kurang 20 tahun yang lalu. Ya, ujian amali sains ini sebenarnya pernah dilaksanakan dahulu, ya, semasa kita muda-muda, ya. Mana yang sebaya saya lah, mana yang generasi baru mungkin dia rasa ini adalah yang pertama kali. Namun begitu, okey, namun begitu pengoperasiannya agak berbeza di antara ujian amali sains dahulu dengan sekarang. Kalau dulu tarikh ujiannya adalah berbeza-beza mengikut mata pelajaran, ya. Biologi satu hari, kimia satu hari, fizik satu hari, ya. Bagi SPM tahun 2021, ujian amali sains hanya akan dilaksanakan pada satu hari sahaja bagi fizik, kimia, bio dan juga satu hari lagi untuk sains tambahan. Okey, jadi untuk makluman semua, tidak ada ujian amali sains ulangan. Nanti saya akan tunjukkan di dalam slide. Dan satu lagi untuk pengetahuan semua juga, ujian amali sains ini juga menggantikan kertas 3 bagi mata pelajaran fizik, kimia, bio. Ya, kalau tahun lepas SPM 2020 ada kertas 3 fizik, kimia, bio, jadi ianya telah ditiadakan dan digantikan dengan ujian amali sains. Okay, itu adalah sedikit intro tentang ujian amali sains. Ini adalah tarikh ujian amali sains. Untuk fizik, kimia, bio, okey, untuk fizik, kimia, bio akan dilaksanakan pada 15 Februari 2022, manakala sains tambahan akan dilaksanakan pada 17 Februari 2022. Yang ini tiada perubahan daripada awal. Inilah tarikh yang telah dinyatakan oleh pihak lembaga peperiksaan. Okey, ini adalah petugas-petugas yang terlibat dengan ujian amali sains. Okey, di sebelah sini petugas seperti penyelia kawasan, ketua pengawas amali, bilik lapor diri, makmal peperiksaan dan juga bilik kuarantin ini akan dilantik oleh pihak akan dilantik oleh pihak SPP dengan bantuan PPD mengikut daerah masing-masing lah. Maksudnya yang ini daripada sekolah-sekolah luar, jadi kita maksudnya sekolah tak perlu risaulah, lantikan yang ini daripada pihak SPP, JPN dan PPD. Yang kita risaukan di sebelah sini, ya, di sebelah sini, iaitu penyelia kanan sains, penyelia mata pelajaran dan juga pembantu makmal. Yang ini adalah lantikan daripada sekolah. Walaupun di sini ditulis lantikan SPP JPN, namun begitu senarai nama adalah datang daripada sekolah. Okey. Siapakah dia? Okey, penyelia kanan sains adalah GKMP, Guru Kanan Mata Pelajaran Sains. Tak kira sama ada dia cikgu sains ataupun cikgu matematik. Sebab saya faham GKMP sains mungkin ada daripada berlatar belakangan sains ataupun matematik. Jika disebut sebagai GKMP, dia akan dilantik sebagai penyelia kanan sains. Dan di situ ada setara, maksudnya yang setara dengan JKMP lah. Okey, maksud dia kalau tak ada GKMP sains, GKMP kemanusiaan, ya, paling tinggi PK, ya, yang itu juga boleh dilantik sebab dia ada perkataan setara. Tapi sebaik-baiknya daripada GKMP sains lah. Tapi kita faham kemungkinan GKMP sains ini kita dah lantik sebagai penyelia kawasan,
jadi dia tidak ada di sekolah untuk dilantik sebagai penyelia kanan sains. Jadi kita gunakan klausa yang berikutnya, iaitu setara, jawatan yang setara dengan JKMP sains. Okey? Rasanya adalah, takkanlah semua JKMP-nya tidak ada di sekolah tersebut, kerana dia hanya akan bertanggungjawab untuk memastikan arahan awal, arahan akhir dan juga kunci makmal itu nanti. Okey. Yang kedua, lantikan sekolah ialah penyelia mata pelajaran ataupun PMP. Untuk jawatan ini ataupun personel ini, beliau mestilah terdiri daripada guru mata pelajaran. Maknanya guru yang senang cerita pakarlah bagi setiap subjek. Fizik seorang, kimia seorang, biologi seorang. Ya, kalau ada ketiga-tiga mata pelajaran tersebut, so ketiga-tiga guru ini perlu dilantik sebagai penyelia mata pelajaran, iaitu PMP. Dan personel yang ketiga iaitu pembantu makmal. Pembantu makmal ini, satu makmal sekiranya maksimum adalah 20 orang calon. Okey, jadi akan ada 2 orang pembantu makmal perlu dilantik. Dengan kadar nisbah nanti akan saya nyatakan 10 orang calon, seorang pembantu makmal. Dan personel yang keempat ialah guru bertugas. Guru bertugas ni samalah seperti peperiksaan bertulis tugas dia, ya, mengambil kehadiran murid yang awal, ya, sebelum dihantar kepada pengawas bilik lapor diri. Okey, di sini kalau kita tengok, di sini lantikan SPPJPN, di sini lantikan SPPJPN, di sini lantikan pengetua. Okey, untuk makluman semua, tadi saya ada sebutkan ini adalah nama yang dicalonkan oleh pihak sekolah. Kita SPP hanya memberikan surat lantikan. Nama cadangannya adalah daripada sekolah. Yang ini nama cadangannya daripada PPD, kita yang lantik. Saya rasa yang ini jelas, ya? Jelas, ya? Okey. So, untuk hari ini pastikan yang ini dah dulu. PKS, PMP dan juga pembantu makmal. SUP kena ada senarai nama itu, ya, bila balik ke sekolah besok ataupun masih di sekolah, so adalah senarai nama untuk personel-personel yang ni, 3 personel yang ni. Okey, ini dah dia punya petugas yang saya nyatakan tadi. Okey, JKMP atau jawatan setara, ya. Bagi penyelia mata pelajaran, satu guru fizik, satu guru kimia, satu guru bio. Okey. Okey, ini adalah personel-personel yang perlu ada cadangan daripada SUP nanti. Okey, ini adalah pengoperasian ujian amali sains. Okey, KPA ni ketua pengawas amali. Ketua pengawas amali akan hadir ke bilik kebal pada hari perperiksaan 15 hari bulan nanti dan dia akan mengambil semua sampul bungkusan kertas peperiksaan. Saya nyatakan di dalam taklimat ini, kenapa? Kerana kalau kita perhatikan di sini, KPA akan mengambil semua bungkusan kertas peperiksaan dan KPA hendaklah menyimpan karung keselamatan yang mengandungi kertas peperiksaan ujian bagi sidang berikutnya di dalam almari besi berkunci. Ya, inilah saya ingin nyatakan di sini. Inilah tugas SUP untuk menyediakan makmal peperiksaan yang mempunyai almari besi berkunci. Okay. Kalau soalan peperiksaan bertulis, ada sidang 1, sidang 2, sidang 3. Okey, sidang 1 dan 2. Okey, disimpan dalam bilik peperiksaan dalam almari besi berkunci, sidang petang hantar bilik pengetua. Namun begitu untuk ujian amali sains, okey, kita kena simpan semua di dalam almari besi berkunci. Okey, mungkin ada persoalan, almari besi berkunci di dewan itu terlalu berat untuk diangkat. Okey, tak mengapa. Dekat makmal biasanya ada drawer yang almari besi itu kan. Kalau muat untuk kita punya sampul soalan dengan karung hijau tu, so kita boleh gunakan yang itu. Asalkan dia almari besi berkunci, yang drawer tu, ya. Drawer berapa tingkat tu kan. Kalau boleh masukkan kat dalam tu,
muat, kita gunakan yang itu. Tak perlu angkat almari besi yang berat tu daripada dewan, bawa ke makmal sains. Okey, tapi yang penting mestilah almari besi berkunci, sama ada drawer ataupun almari. Dan ia perlulah kelihatan ataupun KPA dapat melihat almari tersebut, ya. Contohnya kalau berada di ada makmal tu, kalau kita tengok ada bilik persediaan, almarinya nampak daripada tempat ketua penguasa amil duduk, nampak almari tu selamat, so boleh digunakan. Okey, itu adalah tugas SUP lah untuk menyediakan almari besi berkunci. Okey, setakat ada pertanyaan? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya daripada sekolah swasta. Prosedur dia sama je untuk pelantikan tu. Yang tuan kata tadi, kata untuk pelantikan SPP semua tu. Dia semua daripada sekolah kan? Okey. Yang daripada sekolah hanya 3 personal tu. Maknanya PKS, PMP dan juga pembantu makmal. Yang sebelah kiri tadi itu daripada luar. DPD yang akan lantik. Maksudnya tak kisahlah sekolah kerajaan ataupun sekolah swasta kan? Sama yang je mana? kan? Yang sebelah personal tu. Yang personal tu. Yang tak kisah swasta ataupun kerajaan. Okey, kalau bantu makmal kami 2 orang je. Macam mana tuan? Okey, 2 makmal je ada. Pembantu makmal kalau 2 orang, okey. Kalau dia memerlukan 3 orang, boleh dilantik di kalangan guru. Tapi tugas dia sebagai pembantu makmal lah. Okay, guru sains. Faham. Tuan, terima kasih tuan. Okey. Okey, ini tugas SUP yang pertama tadi, melantik. Yang kedua, menyediakan almari besi berkunci. Okey, yang seterusnya, okey, SUP perlu menyediakan bilik lapor diri. Okey, makmal memang adalah makmal. Ya. Tengok gitu. Accept ya. Sekejap ya, saya nak accept. Sebab dia bila dah presentation tak boleh ya. Sekejap ya. Okey. Okey, seterusnya okey, tadi kita lantikan personel, yang kedua almari besi berkunci, seterusnya yang ketiga bilik yang perlu disediakan oleh SUP. Yang pertama, bilik yang perlu disediakan ialah bilik lapor diri. Okey, yang kedua makmal sains memang dah ada lah. Yang kedua ialah bilik kuarantin, ya. Itu adalah bilik-bilik yang perlu disediakan oleh SUP. Bilangan semua nanti kita akan tengok kemudian ya. Okey, so seterusnya. Okey, ini adalah masa pengurusan ujian amali sains di makmal amali. Okey. Bagi ujian amali sains untuk calon dengan 3 mata pelajaran, dia ada 2 jam 15 minit. 2 mata pelajaran ada 1 jam 30 minit.
Dan untuk yang ada calon swasta, kadang-kadang calon persendirian ini dia mengambil hanya satu mata pelajaran dan diperuntukkan 40 minit sahaja. Untuk masa-masa ini semuanya akan dijaga ataupun diawasi oleh pengawas-pengawas ujian amali lah. Jadi tak perlu risau tentang masa. Okay, untuk SUP kita teruskan. Okey, yang paling penting adalah jadual ini, ya. Jadual ini boleh di screenshot ataupun boleh diambil, kemudian boleh diperbaiki lagi ataupun diperbesarkan kerana jadual ini mudah untuk kita lihat perjalanan ujian amali sains. Okey, tarikhnya ialah 15 Februari 2022. Kita lihat jadual ini secara ke bawah, ya. Sidang 1 ke bawah, sidang 2, sidang 3. Okey. Sidang 1 akan bermula, okey. Akan bermula untuk melapor diri pada pukul 7.30 hingga 7.45. Sidang 2, 10.15 hingga 10.30. Dan sidang 3 akan melapor diri 1.45 hingga pukul 2 petang. Okey, ini masa standard satu negara. Okey. Calon-calon akan diberikan masa untuk menyemak radas dan peralatan juga bahan-bahan untuk ujian amali sains 5 minit bagi setiap mata pelajaran. Okey. So kalau 3 mata pelajaran, dia akan mula menyemak pada pukul 8 pagi, 2 mata pelajaran 8.5 minit pagi. Dan satu mata pelajaran pukul 8.10 minit pagi. Semuanya 5 minit, 5 minit. Dan ujian akan bermula pada jam 8.15 minit pagi. Okey? Okey, so ini adalah permulaan bagi setiap sidang. Sidang 2 pukul 11 pagi, sidang 3 pukul 2.30 petang. Okey? Dan ini juga ada masa tamat. Okey, satu mata pelajaran 8.55 minit pagi, 2 mata pelajaran 9.35 minit pagi, 3 mata pelajaran pukul 10.15 pagi. Okey, yang ini semua SUP boleh screenshot, lepas tu boleh murnikan lagi untuk kegunaan sekolah masing-masing supaya calon jelas, boleh dibagi taklimat kepada semua calon-calon supaya dia faham dia berada pada sidang 1 pukul berapa dia harus melapor diri, okey, dan seterusnya untuk sidang 2 dan juga sidang 3. Untuk makluman semua, okey, bilik kuarantin perlu diadakan dan semua calon-calon akan dikuarantin sebagaimana yang dinyatakan di sini. Okey, ini adalah masa kuarantin tamat. Sidang 1 dan sidang 2 hanya boleh balik sehingga jam 2.30 petang, manakala sidang 3 pada pukul 4.30 petang. Okey, ini mesti diikuti, ya. Okey, jadi semasa dalam bilik kuarantin ini, kebajikan calon perlu diambil berat dan tanggungjawab ini adalah dipertanggungjawabkan di pihak sekolah. Apakah dia punya kebajikan calon? Yang pertama, makan, minumlah. Sebab calon sidang 1 ni akan dikuarantin dari pada pukul 10.15 hingga pukul 2 petang. Jadi pihak sekolah kena sediakanlah makanan untuk dia, ya, sedikit, ya, untuk melapik perut. Begitu juga dengan sidang 2 lah. Tapi sidang 2 tak ada masalah kerana waktu kehadiran mereka ini boleh ikut masa lapor diri. Okey? Kalau ikut pengoperasian lembaga peperiksaan, calon-calon tidak perlu hadir serentak pada pukul 7.30 pagi. Ya? Dia akan hadir mengikut sidang. Ya, sekiranya sekolah meminta calon-calon sidang 2 pun datang pukul 7.30 pagi, sidang 2 ini adalah tanggungjawab pihak sekolah di mana nak ditempatkan.
Ya, kita hanya mengambil calon-calon sidang 1 pada pukul 7.30 pagi. Ya. So, bila tepat pukul 10.15, kita akan ambil pula calon-calon bagi sidang 2 dan pada 1.45 kita akan ambil calon-calon untuk sidang 3. Jadi kalau sekolah lamsam semua kena hadir pagi kerana takut mungkin ada yang tak bangun ke apa dan sebagainya. Selain daripada sidang 1, kita tidak akan jagalah, maksudnya secara ringkasnya macam itu. Penjagaan calon selain daripada sidang 1 adalah di bawah tanggungjawab sekolah. Ya? Sebab ia dibenarkan hadir pada masa yang tersebut ni lah. Okey. Okey, ada pertanyaan tentang jadual? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau sekolah saya hanya ada 2 sidang, perlu tak sidang 1 tu dikuarantinkan sehingga pukul 2 juga? Ya, semua mesti habis sehingga 2.30 walaupun sekolah tersebut hanya ada 1 sidang. Begitu juga dengan petugas-petugas. Petugas-petugas pun hanya dibenarkan balik pada pukul 2.30 termasuklah ketua pengawas. Walaupun sekolah tu ada 1 sidang, dia habis pukul 10.15. Kalau kebiasaannya, bila dah siap bungkus, ketua pengawas boleh hantar ke bilik kebal. Tapi untuk ujian amal sains, ketua pengawas pun kena tunggu sehinggalah pukul 2.30 petang. Bersama dengan pengawas-pengawas dia, begitu juga dengan pembantu makmal, begitu juga dengan PMP dan juga PKS lah. Bukan saja calon tapi semua mengikut masa ini. Okey, ada pertanyaan lain? Cik Syam, saya nak tanya. Okey. Cik Syam, saya Wani daripada Pahang. Cik Syam, saya nak tanya, macam sekolah saya hanya ada 1 sidang sahaja. Bilangan calon kurang daripada 10 orang. Okey, soalan saya yang pertama, Cik Syam bagi tahu tadi, dalam makmal kita kena sediakan almari berkunci. Adakah perlu saya sediakan sebab kurang daripada 10 orang? Maknanya ada 1 sidang sahaja. Lepas tu soalan yang kedua, boleh tak bilik lapor diri bilik lapor diri saya slashkan dengan bilik kuarantin? Sebabnya 8 orang sahaja calon yang mengambil. Okey, bilik tu saya akan terangkan nanti. Untuk yang 1 sidang, kalau soalannya semua habis kita guna pada pagi itu, tidak ada untuk sidang 2, so tak payahlah ada almari. Ya, sebab almari tak ada lagi soalan yang nak disimpan. Semua kita dah gunakan. So untuk bilik nanti kita akan masuk kepada bahagian bilik. Okey, next. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Okay. Nak tanya Cik, tadi Cik dia kata satu pembantu makmal 10 orang calon. Ya, betul. Okay, kalau misalnya kata dalam makmal tu ada 12 atau 11 orang calon saja, perlu satu pembantu makmal atau perlu 2? Okey, maknanya ada 1 sidang ke ataupun semua sidang? Semua sidang dia memang satu makmal tu ada 11 orang calon je. Okey, yang ini sebenarnya kita memberikan supaya ada benchmark. Kalau rasa untuk 12 orang cukup untuk 1 orang pembantu makmal, tak ada masalah. Okey, baik. Tapi kalau takut nanti dia tak boleh nak siapkan kerja. Tapi kalau 1 makmal minimum mesti ada 2. Oh, minimum ada 2. Okay. Minimum ada 2 orang. Dia pun walaupun dia kurang daripada 10. Minimum 2. Okey. Seterusnya. Assalamualaikum Cik Syam. Salam. Saya nak tanya, sekolah saya ada 2 kelas. 1 kelas ambil 3 mata pelajaran, 1 kelas ambil 2. Tapi yang kelas 3 tu ada yang drop. Jadi tinggal 2 subjek. Adakah dia nak masukkan di kelas yang sama ambil 3 subjek atau dia pergi ke kelas yang ambil 2 subjek? Okey. Penyusunan tahun ini SPM 2021, pihak lembaga peperiksaan meminta supaya pihak
SPP yang menempatkan sidang. Okey. Jadi kita dah tempatkan sidang tersebut ya mengikut angka giliran sebab kita memikirkan tentang penghantaran skrip ataupun penyusunan skrip. Skrip disusun macam biasa daripada angka yang terkecil hinggalah yang kebesar. Saya risau kalau ada sidang satu contohnya A002 dia hanya ambil 2 bakul. Kita bawa dia pergi kepada kelas yang ambil 2 bakul. Contohnya pergi ke kelas yang ketiga. Dia dengan A005 25 contoh dia. Okey? Saya takut ketua pengawas pagi tu dia kata oh calon nombor 2 ni tidak hadir. Dia masuk dalam kehadiran tidak hadir. Okey. Ya? Padahal dia ada nanti dia ambil dekat bakul yang kedua. Itu menjadi kerisauan kami. Jadi kita akan campurkan 2 bakul ataupun 2 mata pelajaran sekali dengan 3 bakul mengikut angka giliran. So angka giliran tu akan berturut bagi setiap sidang. Okey, Bagi terima kasih. Ya. Okey. Bagi calon yang macam ini sebab dah tanya. Okey, bagi calon yang 2 dan 1 bakul, dia perlu diletakkan di sebelah belakang berhampiran dengan pintu keluar. Sebab dia kalau kita tengok tadi masa habis dia tak sama kan? Okey. Okey, so secara diam-diam dia akan keluar lalu pintu belakang. Pukul 8.55 pagi bagi yang 1 mata pelajaran. Okey, bagi yang 2 mata pelajaran dia akan keluar 9.35 pagi. Okey, so ketua pengawas akan alert dengan masa-masa ini. So dia akan keluarkan juga calon-calon bagi mata pelajaran yang selain daripada 3 mata pelajaran. Contohnya lah. Okey, Kalau ada berlaku pencampuran. Okey, terima kasih Cik Syam. Okey. Satu lagi, bagi setiap mata pelajaran, tapi ini bukan kerja SUP kerana saya dah maklumkan kepada pembantu makmal supaya setiap bakul ditandakan dengan nama mata pelajaran. Fizik, kimia, bio. Ya? Akan ada tagging pada bakul tersebut kerana kita punya ketua pengawas amali tidak semestinya berlatar belakangkan sains. Mungkin ada cikgu bahasa Melayu, ada cikgu PJ menjadi ketua pengawas amali. Jadi mungkin dia tak tahu pun radas itu untuk bio ataupun fizik ataupun kimia. Jadi pembantu makmal akan tagkan ini adalah bakul untuk fizik, kimia, bio sebab soalan bagi setiap subjek tersebut juga berbeza. Saya nak tanya, boleh ke bilik lapor diri tu kita gunakan makmal yang tidak digunakan untuk ujian? Itu je dia bagi. Ya ke? Habis yang kat mana tu? Okey, nanti saya call. Okey. Apa tadi soalannya? Sorry, ada daripada keuangan call. Okey. Boleh ke bilik lapor diri kita gunakan makmal yang tidak digunakan untuk ujian? Lapor diri. Boleh. Boleh. Jawapannya boleh. Okey. So ada pertanyaan lain tentang yang itu? Tak ada ya? Okey. So tadi saya nyatakan perlu di-tagging setiap bakul kerana kertas soalan juga berbeza bagi setiap subjek. Ya? Kertas soalan tu berbezalah macam yang lepas-lepas. Okey. So ini kalau kita ini ada kelang tak? Hari ini, besok. So yang ini tidak terlibat lah. Tidak terlibat untuk sains tambahan. Okey, so ini berkenaan dengan tarikh. Okey, apa yang saya nak nyatakan di sini untuk makluman SUP, okey, ini adalah tiga tarikh penting. Okey. Sebelum itu akan berlaku satu lawatan oleh petugas peperiksaan KPA dan juga pengawas amali ya daripada luar tu dia akan melawat pada 14 Februari 2022. Ya, dia akan melawat pusat peperiksaan lah. Makmal sains.
bilik lapor diri dan juga bilik kuarantin. Okey, dan pada 15 hari bulan, hari Sabtu ni kalau tak silap, okey, senarai awal untuk ujian amali sains boleh dimuat turun. Okey, oleh pengetua, dan dimaklumkan dia akan dimuat turun di SPAT. Biasanya SUP lah yang akan membantu pengetua ya untuk memuat turun ini. Ya. Dan pada 17 Januari untuk sains tambahan. Okey, 31 Januari untuk senarai akhir bagi ujian amali sains, fizik, kimia, bio. Dan pada 13 Januari juga makmal perlu diwartakan sebagai kawasan larang kan. So maksudnya tidak ada cikgu-cikgu lain selain daripada PKS, PMP dan pembantu makmal yang berada di makmal sains lah. Okey. Ini tarikh-tarikh dia lah. Okey. Kehadiran akan direkodkan dengan menggunakan aplikasi e-kehadiran. So untuk yang ini mohon bantuan SUP untuk mencetak LPAM 29 lah. Ya. Kami mohon supaya SUP mencetak ya LPAM 29. Okey, yang ini kita perlu bantuan lah. Dia yang inilah LPAM 29. Tapi contoh di sini bahasa Melayu lah. Okey, hasilnya macam tu. Okey, supaya kita masukkan nanti di dalam SJP. Okey. Satu lagi tugas yang perlu dilakukan oleh SUP ialah untuk membuat tagging makmal mengikut makmal dalam SPAT. Okey, ini saya bagi dua contoh. Nama makmal dalam SPAT tidak sama bagi sekolah-sekolah yang ada di negeri Selangor. Ya, mungkin ada yang sama. Namun begitu boleh dikatakan hampir semua tidak samalah. Okey. So nanti kalaulah dikatakan makmal itu dinamakan sebagai biologi 1. Okey, so saya nak SUP buat tagging, kemudian jumpa dengan PKS, tanya dia mana makmal biologi 1. So tampalkan dekat pintu hadapan. Okey, walaupun dalamnya adalah makmal fizik. Kalau dinamakan ini adalah makmal bio 1. So gunakanlah itu makmal bio 1. Tak payah tengok apa yang ada sekarang. Ya, di sekolah apa yang ditampal. Ya, tak perlu ikut yang itu. Sebab contohnya yang ini di Gombak, SMK Bukit Indah dinamakan makmalnya bio 1, kimia 1. Sampai dekat Sepang ni, SMK Seri Sepang, makmal 3, makmal 4, makmal 8. So kalau rasa sidang bagi calon itu maknanya makmal 3, so dekat pintu tu makmal 3 lah nama makmal tersebut, supaya membantu ketua pengawas untuk mengenal pasti makmal. Jadi jangan risau kan? Jangan risau, makmal itu makmal fizik ke, kimia ke, bio ke, ikut saja tagging tu. Kalau PKS kata ini makmal kimia, taglah dia sebagai makmal kimia. Saya harap faham ya. Sebab mengikut lembaga peperiksaan, kalau sekolah itu tidak ada makmal, kelas juga boleh diubah suai menjadi makmal. Jadi kita pun kena tagging lah, itulah makmal 1, walaupun kita masuk ke dalam kelas tu adalah kelas biasa ya, tapi sebab dah dijadikan makmal sementara dengan sinki portable-nya, so itulah makmal bio kata dia ya. So kita taggingkan supaya ketua pengawas tahu itu adalah makmal bio 1. Okay, saya rasa tak ada masalah yang ini. Okey, nak perlu laminate ke tak, itu terpulanglah. Saya tidak mengatakan perlu di laminate ya, asalkan ketua pengawas tahu ini adalah bilik biologi 1 ya. Sebab satu hari nanti kata saya suruh laminate, suruh cantik-cantik, nanti jadi isu pula ya. Okey, so asalkan ketua pengawas dapat kenal pasti setiap makmal yang digunakan,
Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasama semua SUP lah untuk menagging makmal tersebut. Okey, yang ini buku rekod. Ya. Assalamualaikum Cik Hisam. Waalaikumsalam. Saya Nurizan. Saya SUSPM dan juga guru biologi tingkatan 5. Okey. Jadi untuk muat turun bahan amali awal ni kan 15 Januari ni. So saya boleh muat turun ke senarai awal ni? Sebenarnya soalannya yang pentingnya hilang. Apa dia maksudnya? Saya guru biologi kan. Ya, Jadi saya yang tu okey. Guru bio. Okey, lepas tu? Saya personal untuk penyelia mata pelajaran lah. PMP. Saya boleh ke muat turun senarai awal ujian amali ni? Membantu pengetua tu. Membantu tu. PKS dengan pengetua. Boleh, tak ada masalah sebab nanti PMP akan tengok juga senarai awal tu, tak ada masalah. Oh, maksudnya PMP boleh tengoklah senarai tu? Boleh. Nanti sebab lepas tu kita nak guna, PMP pun guna, PKS guna, pembantu awal pun guna. Itu tak ada masalah. Maksudnya tak sulit lah? Tak sulit bagi untuk personel tersebut sebab dia nak sediakan radas dan juga bahan. Okey. Faham. Terima kasih. Okey. Okey, so ini kehadiran. Okey, ini tagging. Buku rekod ni saya tunjukkan di sini sebab tidak semua pembantu makmal pernah tengok buku rekod ini, ya. Kecuali cikgu lah. Cikgu selalu tiap-tiap tahun jaga exam, so pernah tengok buku rekod pengawasan peperiksaan. Sebab apa saya tunjukkan buku ni? Tahun ini semua petugas, terutamanya personel tu, pembantu makmal tu kena isi nama dia di sini. Ya, kena isilah nama nanti pembantu makmal. Ya. Supaya dia mengisi nama dia sebagai petugas peperiksaan, dan kita akan bagi nanti juga borang akta 88 tu semua sama seperti pengawas peperiksaan juga. Okey, sebab tu saya tunjukkan BRP. Ya, pembantu makmal mungkin tak tahu itu BRP. So maklumkan pada dia dah isi belum borang BRP, buku BRP. Okey, ini yang saya nyatakan tadi. Kalau calon itu mendaftar 3 mata pelajaran, dia dapat 3 set lah. Kalau 2, dia dapat 2 set. Kalau 1, dia akan dapat 1 set. Dan untuk tahun ini, tiada buku jawapan yang akan dibekalkan untuk ujian amali sains ni. Ya, rasanya jawab di dalam kertas peperiksaan. Okey, dan satu lagi tolong ingatkan kepada calon-calon, tiada lagi helaian tambahan yang akan diberikan. Namun begitu, untuk ujian amali sains, setiap calon akan diberikan 1 helaian tambahan yang mana bila tamat aja menjawab akan dikutip balik. Tujuannya hanyalah untuk membuat catatan, ya, calon-calon untuk membuat rumus dan sebagainya, ya, bukannya untuk jawapan. Tiada kertas luar dibenarkan dibawa masuk kecuali helaian tambahan untuk dia buat contengan, ya, rajah-rajah dan sebagainya lah sebelum dia menjawab di dalam kertas peperiksaan. Okey? Yang itu dia maklum kot, ya. Okey, saya lupa nak maklumkan tadi. Mungkin dah dimaklumkan di sekolah, tapi tak apa. Okey, yang ini masa untuk menjawab itu tidak ada waktu yang diperuntukkan untuk setiap mata pelajaran. So dia boleh gunakan keseluruhan waktu menjawab itu, contohnya 8 suku hingga 10 suku. Okey, untuk 3 mata pelajaran tak kiralah kalau dia jawab fizik 10 minit saja siap, lepas itu dia jawab sambung pula dengan kimia mungkin 50 minit siap, dia tidak ada peruntukan mesti 40. Ya, jadi terpulanglah kepada kebijaksanaan calon-calon untuk membahagi masa bagi setiap subjek yang dia jawab. Okey. Okey. Yang ini amali kawalan. Amali kawalan ini akan dilaksanakan oleh setiap PMP, ya, fizik, kimia, bio, bagi setiap sidang. Maknanya kalau ada 3 sidang, ada 3 kali
PMP membuat amali kawalan dan jawapannya akan dijadikan sebagai rujukan untuk jawapan calon dan akan dibungkus bersama-sama SJP mengikut mata pelajaran dan sidang masing-masing. Ini adalah PMP lah. Dia kena jawab juga kan? Okey? Maksudnya dia akan dibungkus. Okey, yang inilah dia punya cara kaedah pembungkusan kita. SJP calon hadir, bantahan, kemudian ada borang mengesan ketidakhadiran calon, borang LPM 29 yang kita mohon supaya SUP mencetak, tapi saya rasa kena cetak pada sidang yang terakhir sebab dia tak boleh cetak kalau tidak dihantar lagi kehadiran tersebut. Dan last sekali ialah laporan penyelia mata pelajaran. Ini kerja KP lah untuk membungkus. Tapi saya nak nyatakan di sini kepentingan laporan penyelia mata pelajaran ini ya untuk dia membuat amali kawalan. Okey? Kerana ia akan dihantar sekali dengan skrip jawapan calon. Okey. Assalamualaikum Cik Syam. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, untuk kalau sekolah ada 2 makmal, PMP tu perlukan setiap makmal ataupun satu PMP untuk satu subjek bagi 2 makmal? Dia ikut sidang saja. Oh, okey. Terima kasih. Okey. Okey, so ada 5 borang ya yang perlu saya hantar ke sekolah dan saya rasa saya dah mohon bantuan PPD untuk memberi kepada SUP ya. Ini adalah salah satu daripada borang tersebut, iaitu borang bertugas petugas ujian amali sains. Okey, nama petugas contohnya Nur Hisham, nama kad pengenalan, lepas tu jawatan dia apa. Okey, yang ini jawapan bukan KPS ya. Jawatan dia ialah PKS. Penyelia kanan sains ya. Dalam borang ni salah yang dibeli oleh lembaga peperiksaan. Okey, so katalah KPS, tarikhnya 15 hari bulan, okey. Masa berapa dia pergi makmal mana, tanda tangan. Ini semasa dia hendak membuat bahan-bahan untuk ujian amali sains selepas dia dapat muat turun senarai akhir bahan. Setiap kali dia masuk, okey, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu dia nak buat aja bahan-bahan, dia kena isi kat sini dan tanda tangan. Okey? Yang ini, okey, rekod penggunaan dokumen ujian amali sains SPM, okey. Yang ini adalah siapa yang memuat turun nanti. Senarai awal, senarai akhir, ya, arahan persediaan, ya. So ini adalah nama-nama bertugas. Okey, borang-borang ni semua saya dah maklumkan. So setiap kali dia buat, dia akan simpan ya ke dalam almari. Okey, kalau kita tengok sini, kenalah pula ya, di bilik persediaan kena ada almari. Ya. Okey, kalau bilik persediaan tak ada, kenalah simpan di bilik pengetua. Contoh tadi yang satu sidang. Okey, sebab senarai awal, senarai akhir itu tidak boleh dibawa keluar sewenang-wenangnya, bawa pergi balik rumah dan sebagainya. Maksudnya, pagi ambil di bilik pengetua senarai itu, okey. Kemudian bawa pergi makmal, siapkan radas ataupun bahan, campuran dan sebagainya. Petang dah tak pakai, arahan itu masuk balik ke dalam kunci bilik dalam almari besi berkunci tersebut. Ya, masa ambil, masa pulangkan itulah dokumen arahan tersebut. Ya, kunci juga macam itu, kunci makmal, kunci bilik persediaan juga perlu direkodkan bagi setiap kali PMP, PKS dan juga pembantu makmal ingin menyediakan radas pada makmal-makmal yang diwartakan sebagai kawasan larangan tersebut. Okey, inilah borang untuk rekod kunci dan juga borang. Okey, yang ini borang masa muat turun, senarai awal dan juga arahan. Okey, so ini saya rasa sama dengan PT3. Okey,
Nanti kita akan tengoklah dokumen dimuat turut dalam sistem pengeluaran peperiksaan atas talian SPAT, ya. Muka hadapan dia macam mana, nanti kita akan semaklah ikut senarai semak yang ada di sini. Okey, ini senarai semaknya. Okey. Dan last sekali adalah kadar bayaran. Okey, penyelia kawasan, pengawas, KPA dan juga pengawas amali ini memang lantikan daripada sekolah luar, dan dia bolehlah menuntut elon ihtisas dan juga elon perjalanan. Manakala petugas berikutnya PKS, PMP dan PM lantikan nama cadangan daripada sekolah yang lantik adalah kita di jabatan. So, dia bertugas di sekolah sendiri, dia hanya layak menuntut elon ihtisas. Okey, kaedah yang kita gunakan sebagaimana biasa kita membuat tuntutan untuk pengemas bilik. Kan biasa SUP tuntut sebagai pengemas bilik kan? Ada satu borang lantikan kita bagi, kemudian dia akan tuntut ihtisas. So samalah begitu, dan borang tuntutan perlu diserahkan kepada ketua pengawas amali. Okey, sekiranya petugas itu daripada sekolah swasta boleh juga menuntut. Okey, kalau sekolah swasta itu menumpang di sekolah kerajaan, okey, bukan sekolah dia, perjalanan bolehlah tuntut, ya. Kalau bukan sekolah dia. Okey, namun begitu guru bertugas harian macam biasalah, dia tidak layak untuk menuntut, ya. Macam peperiksaan bertulis juga, ini sama. Okey. Okey, rasanya itu saja. Okey, kita masuk kepada sesi soal jawab. Satu lagi berkenaan dengan sidang, ya. Sidang, sekiranya calon cikgu, okey, calon cikgu sepatutnya sidang 1. Tiba-tiba tak macam mana pagi tu dia tidak hadir, lewat bangun pukul 9. Okey? Macam mana nak buat? Sebab ujian amali sains hanya 1 hari sahaja. Calon tersebut kalau dia sampai ke sekolah sidang 2 ada kekosongan, dibenarkan untuk menduduki ujian amali sains pada sidang 2. Okey? Sekiranya berlakulah begitu. So maklumkan juga nanti masa taklimat cikgu dengan calon-calon, kalau berlaku macam itu, ya, datanglah. Sebab kalau dia tidak hadir untuk ujian amali sains ni, keputusannya adalah T. Maknanya tidak hadir. Ya, walaupun dia jawab dengan baik untuk kertas bertulis nanti. Ya. Manalah tahu, ya, pelajar kita yang bagus tu tiba-tiba malam tu dia terlebih study. Sidang 1 terjaga pukul 9. Ya, sidang dia dah terlepas, suruh dia datang. Assalamualaikum Cik. Kalau dia ada kes kecemasan, contohnya ada kena COVID ke ataupun di kemalangan ke? Okey, kalau kemalangan ataupun kes COVID, yang itu pihak sekolah kena membuat permohonan bertulis dengan bukti-bukti daripada surat doktor lah untuk membuat pengecualian. Ya, walaupun COVID kita tak ada sesi 2, sesi 3 tak ada untuk ujian amali sains. Mohon aja terus dengan jabatan untuk pengecualian. Terima kasih Cik Syam. Okey. Assalamualaikum Cik Sam. Salam. Sekolah saya ada buat permohonan pengecualian untuk ujian amali sains bagi seorang calon yang ada masalah kesihatan, tapi sehingga sekarang masih belum dapat feedback. Bagaimana ya? Betul. Kita pun belum dapat. Kalau dapat kita akan hantar ke sekolah nanti. Memang ada beberapa permohonan tu, tapi belum ada permohonan yang kembali daripada lembaga peperiksaan. InsyaAllah nanti kalau tak dapat juga saya akan maklumkan kemudian lah. Cik Sam, boleh tak saya nak dapat kepastian adakah permohonan dia diterima atau bagaimana? Sebab saya bertanya bagi pihak guru mata pelajaran. Dia permohonan dia yang macam mana? Dia ada masalah kesihatan saraf, sakit saraf, dia tak boleh nak pegang radas. Biasanya yang itu memang dapat lah. Okey, Memang terima dapat. kasih.
Lagi satu Cik Sam, lagi satu. Sekolah saya ada 3 orang calon persendirian mengikut senarai awal yang diberi oleh SPP tu. 3 sidang, 3 orang calon persendirian tu sidang 3. Jadi bolehkah saya masukkan ke sidang 2? Maksudnya tiada lagi sidang 3. Bercampur dengan calon sekolah. Okey. Sebenarnya memang saya pun asalnya saya buat macam tu. Ada yang saya campurkan calon persendirian dengan calon sekolah. Tapi bila masuk GP 3.0 dan arahan pada 31 Disember, terpaksa kita asingkan calon persendirian dengan calon sekolah pula. Setakat ni lah. Kena asingkan. Yang itu kita terpaksa mengasingkan calon persendirian. Yang itu yang terbaru lah. Baik, Assalamualaikum Cik Syam. Salam. Okey, sekolah saya pun sama, calon persendirian seramai 3 orang. Jadi maknanya adakah calon persendirian itu dibawa masuk ke sidang yang ketiga? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, untuk calon persendirian ini, pihak sekolah bertanggungjawab dengan calon persendirian yang uruskan ke atau ketua pengawas yang uruskan untuk 3 orang calon persendirian ini? Maksudnya untuk uruskan ni lah, macam dia hadir, katakan dia sidang ke berapa yang maklumkan, maknanya pihak SPP ke atau macam mana tu? Okey, untuk pemakluman calon persendirian yang maklumkan kita, SPP yang akan maklumkan. Okey. Kita yang maklumkan. Untuk makan minum sendiri, ya. Tapi kalau dia sidang 3 tak ada masalah lah. Dia tak perlu makan pun, dia masuk je, jawab, kemudian dia balik. So itu tak ada masalah. Satu lagi tentang dia punya sidang kan? Ya, betul. Sidang yang tu sebab saya terpaksa ikut FAQ yang terkini. Okey. Untuk calon persendirian. Okey. Ini yang lewat tadi. Assalamualaikum Cik Syam. Waalaikumsalam. Saya ada macam sekolah saya guna 2 makmal tapi pembantu makmal saya tak cukup seorang. Macam mana tu ya? Pembantu makmal boleh ambil, cikgu boleh dilantik sebagai pembantu makmal. Okey. Terima kasih. Okey. Sekejap ya, saya cek FAQ yang terkini ni tentang calon persendirian. Ini tadi yang tanya tadi tak cukup ya. So, mula-mula memang PM, kemudian guru sign lah. Boleh dilantik sebagai pembantu makmal. Okey, langsir. Langsir memang pihak lembaga perpesaan akan membuat permohonan ke KKM untuk dipasang langsir semasa ujian amali sains bermula daripada kawasan larangan tersebut. 31 Januari lah. Mana ya? Ini. Bolehkah calon persendirian ditempatkan di makmal yang sama dengan calon persendirian? Ini yang terkini sebabnya calon persendirian dah sama ada pada sidang terakhir selepas calon sekolah atau di perpesaan yang berasingan. Dia tak boleh sama. Maknanya kalau kita nak buat sidang 2, kita kena asingkan dia dengan calon sekolah. Ini terkinilah. Kalau ikut awal memang kita ada buat pencampuran. Ya, tapi mengikut SOP 3.0 tak boleh, so LP pun asingkan. Okey? Tadi bercerita tentang bilik, ya, inilah sekali, ya. Okey, tentang bilik. Okey, contohnya ya. Saya draw sikit tiga kotak ni.
Okey. Yang tengah ini adalah makmal ya. Ini katalah bilik lapor diri ya. Okey, bilik lapor diri, makmal dan juga bilik kuarantin. Yang ini kita nak cerita pasal bilangan petugas. Okey, kalau satu sidang sahaja, okey, mula-mula calon akan masuk ke bilik lapor diri yang ini. Okey, katalah kita warnakan dia color lain lah. Bilik warna merah ni. Okey, bila dia dah susun dia, katakanlah ada 10 orang di sini. Bila dia dah jawab, dia akan bila dia nak menjawab, dia akan pergi ke makmal. Okey, dia akan pergi ke makmal. Kemudian dia akan jawab di makmal sehinggalah masa tamat. Kemudian dia boleh dibalikkan ke bilik lapor diri. Asalkan penjarakan cukup. Faham maksud dia? So kalau sini, okey, mula-mula dia ke sini. Okey. Okey, kemudian daripada makmal dia ke sini. Ini juga dibenarkan. So tak adalah bilik yang ni. Ini untuk satu sidang. So jimat bilik satu. Okey? Jimat bilik. Okey. Kalau dua sidang, okey, ada satu bilik ni yang berwarna kuning. Okey? Mula-mula calon pergi sini, kemudian pergi ke makmal. Sampai ke makmal, habis dia menjawab, ini sidang satu, dia pergi ke bilik kuarantin. Okey, bilik kuarantin. So, kena ada bilik kuarantin. Okey. Bagi sidang kedua, dia pada masa itu, ni kosong. Warna merah akan kosong kan, untuk masuk sidang kedua. Okey. So, bila masa untuk lapor diri, pukul 10 suku kita buka, calon untuk sidang 2 akan masuk di sini. Makmal kosong. Okey. So, bila dia masuk ke makmal untuk menjawab, okey, sehinggalah pukul berapa? 1 Pukul 1. Okey, habis dia pukul 1, dia boleh kalau ada bilik tambahan, so kena tambah bilik pula. Okey, boleh dimasukkan ke sini. Okey, maksudnya untuk calon yang kedua. Okey, kita masukkan ke sini. Okey, ni akan jadi 3 bilik. Kita tak kira lah makmal ni memang tempat ujian dia ya. Okey, tetapi boleh juga kalau sidang kedua ni kita balikkan dia ke sini. So cikgu hanya perlu sediakan 2 bilik, yang ni tak perlu. Okey? Nampak tak tu? Ini kaedah untuk penyediaan bilik oleh pihak SUP. Ni kalau sidang 2. Encik Isam nak tanya, kalau satu sidang tu ada 6 makmal, macam mana bilik persediaan ni? Okey, kalau bilik persediaan, bilik lapor diri dan juga bilik kuarantin. Bilik lapor diri memang kena ikut pada makmal dia. Sebab pengawas bilik lapor diri akan bawa calon itu masuk ke makmal. Setiap makmal ada 6, dia akan bawa 6 lah. Pergi ke makmal-makmal tu. Maksudnya perlu 6 bilik lapor diri dan juga 6 bilik kuarantin. Kalau di dalam dewan, contohnya satu dewannya, maksudnya susun saja. Okey, ini sidang 1, sidang 2, sidang 3. Kalau dalam bilik, kena 6 lah. Kena maklumkan dalam PPD sebab kita kena ada pengawas lapor diri pula tu. Nak maksudnya membawa calon itu ke makmal. Setiap bilik tu memang 10 orang sahajalah. Ikut bilangan pelajar dalam makmal. Kalau biliknya besar boleh, tapi sekarang 15 kan maksimum kan. Kalau ikut SOP, boleh buat 20. Bilik-bilik. Ikut SOP. Sebaiknya ikut sidang lah, senang cerita. Okey, ikut sidang. Ya. So kalau dia 10 lah. So dia akan pergi makmal. Kalau ada 6, so ada 6 makmal bulat sini lah. So paling senang ikut sidang dia. So dia akan masuk ke makmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Encik Syam, kalau bilik kuarantin, untuk bilik kuarantin tu, sidang 1 dengan sidang 2 tu boleh campur tak dalam satu bilik?
Boleh kalau penjarakannya dapat dikekalkan. Contohnya, dalam FAQ, dia kata bilik, biasanya besar kan bilik tu, bilik pusat sumber. Pusat sumber. Mana? Ini makmal sementara, sebab itu kita ada tagging tadi. Okey, yang ini paling penting, saya lupa yang ni. Okey. Maklumkan juga dengan pengetua tadi, walaupun saya dah maklumkan ya, semasa dulu taklimat dengan pengetua awal tahun lepas. Okey, tiada peruntukan ya bagi sekolah yang menaja, nama pun menaja, kita sebut sahaja menaja, calon-calon ujian amali sains persendirian, kecuali yang ada pengetua lah. Kalau ada sekolah swasta yang ada pengetua, maksudnya cuma dia punya makmal tak boleh guna, yang itu boleh buat MOU antara pengetua dengan pengetua. Contohnya sekolah kerajaan hanya sediakan makmal, bahan-bahan sekolah swasta itu beli. Namun begitu bagi calon-calon persendirian yang isi dia punya pendaftaran dalam SPAT, memang tidak ada pengetua dan sebagainya, dia sendiri ambil SPM. So sekolah yang terlibat memang kena taja calon tersebut. LP tidak ada sebarang peruntukan tambahan, kena gunakan PCG sekolah. Saya minta maaf lah yang ni ya, memang itulah yang LP keluarkan ya. Mungkin semua dah tahu. Okey, mana tadi? Sebab yang itu pun penting juga tu. Assalamualaikum Cik Syam, nak tanya sekejap. Calon SPM masa amali kena pakai lab coat ke? Yang itu tidak dinyatakan. So maksudnya tak payahlah kot ni. Tak payahlah. Nanti kerana satu hari kena pakai lab coat, jadi isu pula di sekolah pun boleh pakai baju biasa sekarang kan. Okey, terima kasih. Okey, ni Singki, kalau yang berada di tepi, yang tu macam bilik tak ada masalah kot. Saya nak cari bilik kuarantin. Ni. Cik Syam. Ya. Nak tanya sikit, calon saya termasuk calon menumpang tadi ada 41. Jadi satu calon tu kena, boleh tak kita campurkan dengan calon persendirian tadi? Satu calon tu sidang 3? Sidang 3, boleh lah kan? Okey, kalau yang macam itu, kalau macam itu kan, dia 41 kan, untuk memberi kelegaan kepada pembantu makmal pagi tu supaya tak menyiapkan 20 radas, kita kecilkan supaya sidang 3 tu tak ada seorang. Mungkin 15, 10 gitu. Tapi tadi kata tak boleh campur dengan calon persendirian? Oh, dia calon persendirian ke yang seorang tu? Yang seorang tu calon menumpang. Calon menumpang persendirian ke menumpang calon sekolah? Calon sekolah tapi menumpang lah. Cumanya sekolah saya ada juga calon persendirian. Kalau persendirian dia memang lain, asing. Jadi macam mana? Nanti kita tengok tu sekolah mana ya? SMK Jalan Bukit. Nanti saya tengok dia punya dalam dia punya spot dia tu. Sekolah? SMK? SMK Jalan Bukit. SMK Jalan Bukit, Kajang Ya. Okey, nanti saya tengok dia punya spot. Okey, yang ini saya nak maklumkan di sini. Bolehkah pusat sumber dijadikan bilik kuarantin setelah murid selesai melaksanakan ujian amal sains? Jawapan dengan LP katanya boleh selagi bilik yang digunakan mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan di dalam buku panduan. Maksudnya tidak ada kemudahan internet, budak boleh akses, maknanya untuk berhubung dengan orang luar. Okey, saya suka gunakannya ini sebab apa?
Kalau calon kita sidang 1 nak dikuarantin sampai pukul 2.30, begitu lama kalau kita tengok kan. Kalau dia berada di pusat sumber, ini kenyataan daripada lembaga peperiksaan, apa yang ada di dalam bilik tersebut boleh digunakan, maksudnya kecuali internet lah. Maksudnya pusat sumber biasanya ada buku kan, dia boleh baca. Tetapi bahan daripada luar tidak boleh dimasukkan ke bilik kuarantin. Contohnya habis dia menjawab sidang 1 pukul 10, dia kata dengan kita punya pengawas, masuk on the way, cikgu saya nak ambil beg saya. Tidak dibenarkan. Walaupun dia kata dia nak membaca, ada buku dia nak baca. Sebab tidak ada bahan luar di dalam bilik kuarantin. Kalau ada bahan tu di dalam bilik kuarantin, tak ada masalah. So maksudnya kalau dalam pusat sumber ada buku tu tak payah dikeluarkan lah. So budak boleh baca. Ya, jadi taklah dia pengawas tu taklah susah nak mengawal calon-calon ni. Kalau dah terlalu lama tu, kalau tak buat apa-apa, budak-budak ni tahulah macam-macam perangai dia, mengganggu kawan dan sebagainya. Nak bawa bahan tidak dibenarkan. Ya, kalau dalam kelas lah. Itu yang dinyatakan oleh lembaga peperiksaan. Tapi fikir-fikiran tu pulang kepada cikgu-cikgu. Ya, ini hanya pendapat saya. Kalau pergi ke pusat sumber, budak-budak adalah benda yang dia nak membaca. Tapi kalau kelas kita jadikan dia sebagai bilik kuarantin, tidak ada bahan luar dibenarkan masuk ke bilik kuarantin. Kecuali makanan. Okey? Itu tentang pusat sumber. Okey. Lain? Encik Syam. Encik Syam. Kejap. Siapa dulu boleh? Silakan. Encik Syam. Ya. Saya daripada SMK Bagan Terak. Saya pelajar calon saya 12 orang. Tapi disebabkan kekurangan radas tak mencukupi, boleh kan buat 2 sidang? Boleh. Saya rasa Sabak dah selesai tu hari. Di Sabak kita buat. Dah selesai. Kemudian satu lagi, ini persoalan daripada guru. Guru kata tempoh 2 minggu selepas senarai akhir tu, kita takut barang yang kita order tu tak sampai ke sekolah. Jadi kalau berlakulah perkara ini, apa mungkin alternatif yang kita boleh buat? Yang itu memang tadi pun pertanyaan ada. Saya pun minta maaf, saya tak boleh nak jawab sekarang ini. Ya, sebab saya pun faham mungkin pembekalnya hanya 1 orang, kita pun tak tahu lagi senarai akhir tu apa yang dia nak. Okey. Pembekalnya mungkin satu negara mungkin sama saja. Jadi dia pun saya dengar dah makin mahal. Ada makin naik harga. Jadi kita tunggulah dulu. Nanti kalau tu kita akan laporkan kepada lembaga peperiksaan, barulah ada jawapan yang sebenar-benarnya. Yang ini saya memang minta maaf sebab kita pun tak tahu apa senarai akhir yang dia nak, apa bahan yang mungkin ada ataupun mungkin tak ada. Ya. Yang itu kita kena tunggu. Okay. Encik Syam, saya ada 2 soalan. Yang pertama tentang calon lewat tu. Okay, kalau dia tak calon sekolah, kalau dia tak sempat hadir pada sidang calon sekolah, tapi dia sempat hadir pada sidang calon persendirian, bolehkah dimasukkan dalam sidang calon persendirian tu? Okay, yang kedua, kalau calon tu tak sempat nak datang ke sekolah, bolehkah dia walk in pada sekolah yang terdekat seperti ujian bertulis? Okey, jawapan yang pertama, ya. Kalau sekolah, contoh macam ni. Kalau sekolah itu ada 2 sidang saja, sidang 1, sidang 2. Okey, calon katalah tadi terlewat bangun, dia tak boleh masuk sidang 1. Okey, dia masuk sidang 2 boleh masuk, so tak ada masalah, ya. Tetapi contohnya, ya, kalau dia contoh ada kematian ataupun dia terlewat, ya, sampailah masa kepada sidang 2. Ya, baru urusan dia selesai, urusan kecemasan dia tu selesai, manalah tahu kan, dia semput dan sebagainya, dia nak pakai, sebab ujian amal lisan tidak ada dekat hospital, hanya di sekolah saja. Contohnya lah, dia nak ambil juga, dia daripada hospital, pakai kecemasan dia kata dia boleh ambil. Okey, so dia nak ambil, tapi sidang 2 dah bermula. Sekolah itu tidak ada sidang 3.
sekolah tidak boleh mengadakan sidang 3. Itu situasi ya. So dia tak boleh wujudkan sidang 3. Kalau sekolah tu kata cuma ada 2 sidang, dia 2 sidang saja. Dia tak boleh tambah kepada sidang 3. Okey. Jadi apa yang boleh berlaku, kalaulah dia habis pukul 11 tu dia kata dia boleh masuk, calon boleh pergi ke sekolah yang berhampiran yang ada sidang 3. Dia boleh masuk, boleh mohon masuk ke sidang 3 bagi sekolah yang memang ada sidang 3. Okey, itu soalan yang pertama. Okey. Yang kedua tadi, yang kedua macam mana? Hilang pula dia cerita. Dia pergi ke sekolah yang terdekat, dia tak sempat yang sampai. Sekolah terdekat itu memang dibenarkan ya, memang dibenarkan. Sebab itu perjumpaan saya dengan pembantu makmal, saya minta dia ekstrakanlah bahan-bahan tersebut 1 atau lebih lah. Tapi memang betul-betul kecemasan lah. Okey, jangan saja-saja tak boleh lah. Dia sama lagi. Kalau sekolah itu ada peruntukan, boleh. Maknanya dia tu menumpang kecemasan lah. Satu lagi soalan daripada pembantu makmal saya, kalau ikut ratio tadi 1/10 calon, untuk sekolah saya hanya ada 4 pembantu makmal diperlukan. Tadi ada pertanyaan daripada pembantu makmal, sebab dia antara julat masa antara sidang 1, sidang 2 tu agak sedikit. Jadi dia kata boleh tak kalau dia buat tambahan 2 pembantu makmal untuk menyediakan radas tu? Okey, untuk menyediakan radas, bolehlah pembantu makmal, kita bagi kelonggaran sebab saya dah bincang dengan semua DOE Ujian Amal Lisain Negeri. Untuk pembantu makmal kita nak bagi dia pengalaman untuk tahun depan, mungkin dia pula yang akan dilantik. Okey. Kita benarkan untuk pembantu makmal sahaja. Tapi untuk klaim kita kena ikut yang itulah. Untuk tuntutan. Okay, baik. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Cik Syam. Salam. Saya nak tanya, buku panduan amali tu dah ada ke? Kat mana boleh dapat? Buku panduan amali itu sebenarnya hanya yang ada pada Anyflip tu sahaja. Pergi je buku panduan amali sains SPM 2021, itu je yang digunakan. Ada Anyflip tu. Anyflip, maaf, dekat mana Cik Syam? Dia Google saja buku panduan amali sains, dia akan keluar Anyflip lah. Oh, maknanya kita dapatkan daripada LP lah, website LP tu. Tak, dekat dia open je. Mana-mana Google pun boleh pergi. Okey. Assalamualaikum Cik Syam. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya, bilik kuarantin dengan bilik lapor diri tu, dia mesti setting macam bilik exam ke, ada meja dengan kerusi atau kerusi saja? Ya. Mesti ada macam bilik exam. Okey, terima kasih. Salam sejahtera, saya nak tanya yang sebab sekolah saya ada 2 sidang dengan guna 2 makmal. So sekarang kata calon persendirian perlu diasingkan. Jadi sebab sekarang pendaftaran masih dibuka. Kalau nanti calon persendirian ditambah dan saya tak boleh nak campurkan calon persendirian dengan calon sekolah, macam mana ya? Tak apa, nanti kita akan tengok. Memang sampai 31 Januari kita dah mohon supaya tutup awal. Tapi sebab dia dah keluar arahan, dia kata memang akan keluar 31 Januari. So kita tengoklah nanti cikgu. Cikgu sekolah mana ya? Pandai Indah. SMK Pandai Indah ya? Ya. Nanti kalau ada penambahan kita maklumkanlah. Okey, terima kasih. Cik Syam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari SMK Dusun Anding. Saya difahamkan sekolah saya nanti akan ada beberapa orang kan, saya tak pasti bilangan dia, calon persendirian. Jadi saya nak tanya, bila agak-agak saya boleh dapat paling awal lah list calon persendirian tu? Sebab nak tahu juga berapa bilangan, berapa subjek dia ambil kan? Paling awal 1 Februari 2022.
1 Februari. Tapi mungkin nanti kalau 30 hari bulan tu saya rasa macam dah tak ada tu, saya akan maklumkan awal lah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum Cik Syam. Saya daripada SMK Bukit Indah. Nak tanya kedudukan calon tu kita susun ikut angka giliran. Tapi kalau macam saya ada yang ambil 2 mata pelajaran tu, Cik Syam kata tadi letak dia dekat tepi pintu supaya senang keluar. Tapi macam saya punya dia macam lompat-lompat kan. Nombor 1, 2 ambil 3 mata pelajaran. Lepas tu nombor 3 baru ambil 2 mata pelajaran. 5 ambil 2 mata pelajaran. So, macam mana? Maksudnya masa dia ambil exam tu, dia sama. Yang penting nanti KP dia akan tahu. Maknanya dia punya sidang 1 tu ikut urutan. Ikut urutan? Jadi saya susun kedudukan dia tu masa susun kedudukan di Makmal tu, yang 3 bakul depan lah. Mungkin memang akan lompat-lompat lah situ. Maknanya nombor 1 mungkin pergi nombor 3, mungkin nombor 7 kan. Tapi nanti yang 2 bakul pula sama yang kosong dia 2, mungkin 5. So dia kat belakang lah. Macam tu. Okey, terima kasih. Okey. Kalau tak ada. Assalamualaikum Cik Syam. Ada lagi. Nak tanya, kalau bilik lapor diri dan bilik kuarantin tu saya gunakan makmal. Boleh ke? Bilik kuarantin dan bilik lapor diri ialah makmal. Maknanya makmal lain lah, bukan makmal ujian. Makmal yang kosong. Untuk bilik lapor diri tak ada masalah. Okey. Tapi untuk bilik kuarantin mesti jauh sikit daripada makmal peperiksaan. Okey, kalau jauh katakan tingkat atas tapi still lagi makmal, boleh? Boleh. Maksudnya dia yang makmal satu lagi dekat bawah. Bawah, boleh lah. Boleh, tapi itulah kesian tak ada naik turun bawahnya tu, tak ada Tak ada laluan lain-lain. Okey, terima kasih. Encik Isam, tadi ada dinyatakan pembantu makmal ratio dia 10 orang calon. Tapi makmal saya memang 10 orang calon setiap makmal. Jadi perlu lagi disediakan 2 pembantu makmal ke untuk setiap makmal? Maksudnya berapa makmal? Satu Ini sidang 6 makmal dan setiap makmal 10 calon. Jadi So satu makmal satu orang. Satu makmal satu pembantu makmal lah. Makmal. Dan penyelia mata pelajaran tu kira macam mana? Satu je. Setiap sidang satu sahaja, maksudnya 3 orang guru sahajalah. Ya, betul. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Cik Syam. Waalaikumsalam. Surau boleh tak buat bilik kuarantin? Surau ya? Surau tak keluar pula itu hari. Nanti saya tanya dulu Cik Kamal boleh? Saja untuk apa pengetahuan semua kan. Surau boleh tak buat bilik kuarantin? Sebab surau tu sampai 2.5 kita takut nanti orang nak guna pula tu. Tak ada. Dia dah tutup dah. Jadi budak-budak tu boleh buat sembahyang hajat kot agaknya dia kuarantin kat surau. Kalau dah tutup tak apalah, macam pusat sumber lah. Jadi kita anggap dia macam pusat sumber lah. Cuma kita takut kalau surau tu nanti waktu zuhur tu ada orang nak masuk, yang tu tak boleh lah. Baik, dia dah tutup dah surau untuk hari tu. Yang tu kita anggap dia seperti pusat sumber lah, boleh lah. Boleh ya? Okey, terima kasih Cik Syam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kita perlukan bilik isolasi tak? Perlu. Maksudnya kalau ada yang COVID ke apa semua tu dia datang ke macam mana? Yang itu perlu. Satu makmal perlu ada. Bilik isolasi tu lah. Untuk yang bergejala. Dia kalau yang merah memang tak boleh masuk lah. Tapi kalau dia tak merah, MySejahtera dia biru. Namun begitu tiba-tiba dia ni bergejala dan semua, memang kita kena asingkan lah kalau kita risau dia positif. Okey, Cik Zaroni tadi nak bercakap. Sorry Cik Sam, tadi saya nak menyampuk, bukanlah menyampuk. Pandangan Cik Kamal tadi tentang surau.
kalau kita jadikan dia sebagai bilik kuarantin, adakah dia akan mematuhi SOP penjarakan, sebab menangkan surau ni tidak ada kursi meja. Itu pada pandangan saya lah, dia macam kurang sesuai. Kalau ada kursi meja, it's okay. So kita boleh pastikan calon kita tu ada penjarakan. Takut nanti timbul isu. Itu sajalah pandangan. Pandangan tak semestinya benar lah. Okay, satu lagi Cik Sam, ada beberapa soalan di ruangan chat yang rasanya perlu kita semak lah kot. Okay, terima kasih Cik Sam. Okey, bermula daripada Okey, Assalamualaikum. Cik Syam. Waalaikumsalam. Okey, sekolah saya ada 3 sidang. Sidang yang ketiga tu saya letak yang ambil 2 mata pelajaran sahaja. Yang sidang pertama dan sidang kedua untuk yang ambil 3 mata pelajaran. Sidang ketiga tu dia punya angka giliran adalah yang pertama. Tak ada masalah kan? Yang pertama? Maksudnya dia 001 lah macam tu. Tapi dia duduk sidang 3. Sebab dia ambil 2. Oh, yang itu sebenarnya kita dah ubah dah semua. Sebab kita fikir nanti takut KP tu dia jadi pening. Takut orang tu tak, dia ingat calon tu tak hadir. Sebab calon hadir, kalau sidang 3 dia datang petang. Betul. Tapi dia 001. Tak boleh. Yelah. Kita dah susun balik sebab kita mikir takut KP terlupa. Nanti dia dah tik 001 sebagai tidak hadir. Tengok-tengok sidang 3 dia baru hadir kan. Maksudnya, jadi okey. Maksudnya kita dah susun balik. Memang akan bercampur lah. Maksudnya dia kena datang sidang 1 juga? Oh, untuk ambil yang 2 subjek saja. Ya, betul. Okey, nanti saya maklumkan kepada penyelaras lah. Sebab itu yang disusun oleh penyelaras. Ya, tapi sebab kita bila fikirkan KP nanti, takut calon tu belum hadir tapi tengok macam tak hadir kan. Sebab dia hadir ikut masa. Sebab yang sidang 1 tu dia ambil 3 mata pelajaran bio, fizik, kimia. Dia bermula daripada kelas kedua. Kelas 1 hanya ambil fizik dengan kimia, dia tak ambil bio. Tak apa, kita dah susun balik. Nanti kita tengok macam nanti kita akan bagi semula lah. Memang kita dah susun balik ikut maksudnya sekolah akan dapat maklumat tu. Okey, 1 hari bulan SUP akan dapat button tu. LP akan buka button untuk SUP mencetak. Oh, okey. PPP bagi ujian amali sains. 1 hari bulan ya. Okey, terima kasih. Dia akan tengok di situlah. Tapi pada masa tu dah tak boleh buat perubahan. Okey, soalan tadi bermula daripada dalam chat. Sekolah saya MIT Sepang, taklimat untuk membantu makmal, saya tak maklum. Okey, untuk Sepang dan Kuala Langat kita dah buat wakil bagi seorang pembantu makmal bagi setiap sekolah di Jenjarum. Namun begitu, okey, namun begitu kerana mengikut SOP, sekolah swasta ni kalau bukan warga KPM tidak dibenarkan datang ke sekolah. Sebab itu tadi buat kat SMK Jenjarum, jadi mungkin MIT tertinggal lah kot. Ya, tapi MIT saya rasa tak ada masalah sebab itu hari saya dah pergi sekolah tu. MIT Sepang kan. Betul. So taklimatnya SUP-nya ada dalam ni kan. So SUP lah bagi taklimat boleh kot. Saya ada. Okey. Okey, yang itu dah selesai. Seterusnya ada slide tak? Cuma nak tanya kena tiada makluman taklimat untuk sekolah saya tercicir ke? Ni sekolah mana ya? Tak ada slide. Tak apa, slide saya dah bagi kepada PPD, nanti PPD boleh share lah slide tu. Okey, laluan calon perlu sehala ke? Calon yang sudah selesai tak boleh bertembung melalui bilik lapor diri. Okey, yang ini memang dia tidak akan bertembung rasanya ya. Untuk laluan ni tak ada masalah saya rasa. Sebab masanya tu tak sama kalau kita tengok tadi kan. Maksudnya calon masih ada lagi di bilik lapor diri, calon yang dekat makmal dah keluar. Okey, bila dia nak masuk, okey, makmal tu memang confirm dah kosong lah. Sebab dia ada masanya tu agak lama sikit. Dia tak terus masuk macam ujian lisan. Dia terus, makna calonnya akan berterusan.
sebab kita akan bagi masa untuk pembantu makmal menyiapkan radas bagi sidang yang kedua. Dia ada gap masa. Walaupun sikit tapi memang tak akan bertembung rasanya. Okey, slide memang akan di-share oleh PPD, saya dah bagi. Buku panduan amal ini rujuk dekat AnyFlip tu, nanti saya bagi link dia. Ya betul, hanya personal yang terlibat sahaja ya yang boleh melihat bahan awal dan akhir tersebutlah. Okey, sebab petugas-petugas ini telah menandatangani akta nanti ya. Kita akan suruh dia tandatangani akta tu. Okey. So dia je yang boleh 27/199. Okey, yang ini saya kena tengok balik ni Munir binti Muhammad Noor ni macam mana saya punya susunan nanti calon persendirian tu. Cik Sam, yang itu SMK Sungai Kertas. Munir tu? Ya, betul. Ya, saya. Sungai Kertas. Saya kena tengok nanti dekat SPAT ya. Okey. Taklimat diberikan kepada JKMP. Okey. Kita JKMP rasa tak ada, kita terus kepada pengetua. Pengetua sepatutnya hari Jumaat ini, namun tadi baru dapat berita KSU KPM akan turun pada hari Jumaat ini dan dia akan melawat ujian makmal amali sains di SMK Taman Seri Muda. Okey, jadi nanti saya kena rujuk balik dengan Cik Cham. Okey, kita JKMP tak ada, kita terus pengetua lah. Okey. Boleh tak ada tambahan seperti buku-buku dalam bilik kuarantin sebelum calon masuk untuk kuarantin? Okey, maknanya kita tak bagi masa dia ambil, kita nak masukkan. Kalau ikut tak boleh. Kalau ikut tidak boleh ya. Kalau okey, kalau ikut tidak boleh. Tapi kalaulah dikatakan ada sudut bacaan, ya, dia tak nyatakan pula sudut bacaan itu suruh dikosongkan bilik kuarantin tu. Okey. Jadi maksudnya saya menjawab dalam kurungan tu ya. Maknanya kalau katakan itu sudut bacaan sama seperti pusat sumber lah ya. Majalah-majalah yang ada kat situ. Okey. Sebenarnya kita minta ya, tapi LP kata tak boleh. Maksud dia ambil bahan tu tak boleh. Mungkin dia takut ada yang bawa telefon dan sebagainya lah. Bahan luar tu. Penyelia mata pelajaran adalah guru yang sama untuk ketiga-tiga sidang. Ya, betul. Sebab hanya seorang tu je yang boleh menuntut ikhtisas. Okey? Guru yang sama. Ya? Supaya dapatannya sama daripada guru yang sama. Okey? Jadi satu haluan cetak jadual ujian tu akan dibuka berapa hari sebab satu haluan cuti umum tahun baru Cina. Okey, yang ini tidak dinyatakan berapa hari. Okey, belum sebab jadual kerja baru tadi dihantar akan dimaklumkan. LPS macam itu je. Okey, tak apa. Nanti saya akan maklumkan ya, sekiranya ada tarikh tutup bila tak boleh nak cetak. Okey. Pentadbir ni tadilah sama, kita sepatutnya 14 hari bulan. Borang-borang yang SUP download ni semua akan diberi kepada KPA kah? Tak ada. Ini akan disimpan di sekolah. Akan disimpan di sekolah. Pengetua dan SUP perlu hadir ke sekolah pada 31 Januari. Untuk apa agaknya ni? Pengetua hadir 31 untuk download ya. Okey, slide ni okey, untuk download. Prosedur download belum lagi dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan ya. Mungkin akan dimaklumkan kemudian, tapi kalau ikut seperti PT3 maksudnya SUP memang bersama-sama pengetua akan download
di sekolah lah, menggunakan peralatan sekolah. Tak bolehlah download di luar dan sebagainya untuk menjaga kerahsiaan tu, ya. Tapi kita tunggulah sekiranya ada arahan daripada lembaga peperiksaan. Sebab baru tadi pun. Assalamualaikum tuan. Ya. Saya Imran daripada SMK Banting. Nak tanya tuan, pengawas untuk bilik lapor diri dan bilik kuarantin adalah pengawas daripada sekolah lain ni? Ya, betul. Okey, kalau contohnya satu bilik kalau ikut format ujian bertulis 12 orang saja. Contohnya kalau bilik lapor diri kita sediakan 3 bilik, maksudnya kena ada 3 pengawas luar kan? Macam tu? 3 tambah 1. Jumlah pengawas luar tu siapa yang tentukan berapa untuk sekolah-sekolah? Maksudnya kita yang kena tentukan ke bilangan pengawas yang perlu ada dalam sekolah tu? Pengawas luar tu. Okey, yang itu sebab dia ikut bilangan bilik, jadi SUP kena maklumkanlah kepada PPD berapa bilik yang disediakan, ya, untuk dia lantik. Sebab kalaulah dia lantik contohnya 2 orang saja, tiba-tiba sekolah tu ada 3 bilik, so tak cukup nanti. So maklumat itu SUP lah yang akan maklumkan kepada PPD. Okay, tuan. Terima kasih tuan. Assalamualaikum Encik Syam. Saya Suzila daripada SMK Teluk Pani Mengarang nak tanya. Saya guna 2 makmal. So ada setiap makmal tu ada sidang 1 lah kan. Jadi saya nak tanya, bilik lapor diri tu mesti kena 2 ke atau 1? Boleh gabung je? Macam mana 2 makmal? Saya guna 2 makmal. Jadi saya nak tanya, bilik lapor diri tu kena 2 ke 1 saja? Okey, tengok biliknya guna kelas ke guna apa? Saya ingat saya nak buka dewan, tapi bila gabung, sebab saya satu sidang 20 orang, so bila satu sidang 2 makmal jadi 40 orang lah kan. Jadi tak muat dewan tu. Jadi saya kena buat macam mana? Gabung jadi 40 orang 40 orang. Dewan mana yang tak muat 40 orang Saya buka kelas lah, kelas yang menjadi dewan lah. Kelas menjadi dewan. Okey. So maknanya tak cukup untuk 40 orang. So buat kelas, buka berapa kelas? Saya buka 3 kelas, tapi kelas tu kecil. Kalau ikut SOP yang 1.5 dengan meja kerusi tu hanya muat 33 orang sahaja. Sebab kena letak kerusi dengan meja Ya. Jadi saya kena buka 2 ke? Buka 2 bilik lapor diri. Maksudnya kalau janji muat 40 lah. Mesti kena muat 40 kan? So maksudnya saya kena cari kelas yang boleh muat 20-20 lah. Ya, betul. Maksudnya bilik lapor diri pasangan. Kuarantin tak apa, dia boleh kelompok sama. Daripada makmal 1 dengan makmal 2 untuk sidang 1 dalam bilik yang sama tak apa? Boleh. Okey, cuma lapor diri tak boleh? Bukan tak boleh, maksudnya boleh. Cuma tak boleh. muat? Sebab tadi tak muat katanya. Okey. Faham. Okey, terima kasih Cik Syam. Okey. Assalamualaikum Cik, nak tanya untuk yang kuarantin tu masih 1.5 punya jarak ke atau 1 meter cukup? Kalau ikut 1.5 lah, SOP 3.0 memang 1.5. Okey, baik Cik. Terima kasih. Tetapi plus minus tu biasanya memang ada lah. Okey, baik. Okey. Terima kasih Cik. Maksudnya Cik, kalau bilik lapor diri ni perlu ikut macam bilik peperiksaan lah, maknanya 1.5 jaraknya. Ya, kalau ikut SOP begitu. Okay, next. Kalau tak Syam, ya. Kalaulah calon tanya, apa perkara, apa sebenarnya yang boleh dibawa masuk ke dalam bilik kuarantin? Kalau dah buku-buku, boleh guna buku rujukan je. Kalau kes macam tu, kalau budak ataupun kalau calon yang dikuarantin dalam pusat sumber. Macam calon sekolah saya nanti, saya cadang nak kuarantin diorang dalam makmal. Dalam makmal. Jadi dalam makmal. Jadi dalam tempoh kuarantin tu handset memang tak boleh bawa masuk, dia dilarang sama sekali. Lepas tu kalau dia bawa masuk macam latih tubi ke nota ke dia nak baca untuk ulang kaji, boleh tak? Itulah saya kata masuk awal. Maknanya pagi tu bilik tu memang kita masukkan awal lah. Kalau ikut dia tak boleh bawa masuk masa dia bergerak tu, dia singgah mengambil tak boleh.
Oh, jadi masa sampai-sampai tu sebelum lapor diri pergi letak barang kat situ dulu macam tu? Yang tu boleh sebab 2 sampai pukul 2.30 tu kita fikir. Ya. Daripada dia Jadi kosong menyembangkan, lagi susah nak buat penjarakan, nanti pengawas kita kesian pengawas kita. Kalau ada aktiviti tu sebenarnya lebih bagus. So sediakan awal aktiviti dia. Oh, okey. Terima kasih. So maksudnya SUP tahu benda ni memang tidak akan menyebabkan berlaku penyelewengan. So okeylah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya daripada SMK Ungku Aziz nak tanya, sekolah saya ada 3 sidang. Satu sidang saya letak oleh kerana jumlahnya 62 orang, jadi saya letak 3 sidang tu. Sidang yang pertama 21, sidang 2 21, sidang 3 20. Jadi semua sekali 62 orang. Kita lebih seorang lah daripada 20 tu, satu makmal. Jadi saya nak tanya, daripada sidang 1 tadi, dia selesai membuat ujian amali, dia akan masuk ke bilik kuarantin daripada sidang 1. Yang sidang 2 pula, dia akan masuk selepas itu. Boleh tak dia akan masuk bilik kuarantin yang sama ataupun kena sediakan bilik lain untuk sidang kedua? Bilik kuarantin. Boleh kalau penjarakannya boleh diaturkan. SOP tu je. Boleh. Sebab contoh Katolik, dia buat bilik kuarantin dia dewan besar. Semua akan dimasukkan dalam dewan besar. Daripada 6 ya Encik Idam. 6 makmal. So semua akan masuk ke dalam dewan besar. Yang last tu memang ikut SOP dia lah. Mana kena ikut SOP penjarakan tu lah. Okey, terima kasih. Ya, selamat petang Encik Syam. Selamat petang. Ya, nak tahu kan, tadi kata bilik lapor TV tu kena ada kerusi meja. Kenapa kalau ada kerusi meja tak boleh ke kita suruh budak duduk saja sebab I nak masukkan mereka dalam dewan. Tak boleh ke saja duduk ke atas lantai dengan jarak 1.5 meter tu, tak boleh ke? Sebab kalau ikut yang SOP memang dia nak ada kerusi meja. Kerusi meja sebab kalau itu ujian bertulis mereka perlukan, tapi ini saja untuk lapor diri saja. Kenapa kita nak susun kerusi meja? Wajib ke? Tak apa, nanti saya simpan soalan ni. Saya akan tanya nanti dengan LP. Okey, nanti saya maklumkan, saya bagi tahu PPD ya. Ya, sebab macam tak perlu kan. Kerja banyak nanti. Alright, okey. Encik Isam, kalau tak ada kerusi meja, maksudnya boleh tak guna kerusi yang ada meja lipat kecil tepi tu? Yang macam plastik tu? Yang macam plastik tu. Dia ada meja lipat. Yang tu boleh. Dekat kerusi tu. Yang tu boleh? Boleh. Yang dan lagi satu, lagi satu, saya dari Kolej Jenis Pintar, saya rasa pembantu makmal saya pun tak dapat makluman tentang taklimat pembantu makmal. Boleh ke saya dapatkan bahan taklimat tersebut? Yang huru langat dia? Betul. Pagi tadi? Pagi tadi dia tak ada? Okey, tak apa. Pembantu makmal saya dah pencen, dia tengah bercuti. So memang dia tak dapat makluman tu. Okey, tak apa. Boleh, nanti saya serahkan kepada Cik ID, boleh Cik ID? Okey, saya refer Cik ID nanti. Okey, terima kasih. Bagi slide tu. Okey, sudah pukul 4. Assalamualaikum Cik Syam. Waalaikumsalam. Saya nak tanya soalan. Apa ni? Pula tiba-tiba hilang pula. Okey, sekejap Assalamualaikum Cik Syam. Boleh saya dulu? Maaf ya, saya dulu ya. Begini Cik Syam, saya rasa mohon pertimbangan daripada Cik Syam berkenaan dengan bilik kuarantin dan juga bilik lapor diri tu. Jadi sebab difahamkan Cik Syam pun kata tadi, maknanya kita perlukan meja dan kursi dan juga mengikut SOP dengan jaraknya 1.5.
Jadi bagi sekolah-sekolah yang mungkin dia ada kekangan dengan bilik dan lagi satu masa yang sama, kami pun menyusun untuk peperiksaan akhir tahun untuk tingkatan 4. Jadi bilik-bilik tu memang kita pun ada bagi cuti kan untuk pelajar yang menengah rendah. Jadi sekarang ni saya minta boleh tak kalau pihak sekolah buat untuk bilik kuarantin dan juga bilik lapor diri tu di makmal-makmal yang tidak digunakan. Sebab satu sekolah tu mungkin dia ada blok makmal saja, jadi bermakna kira kawasan tu adalah kawasan larangan. Jadi boleh tak pertimbangkan Cik Syam sebab kami nak guna bilik makmal jadi dijadikan sebagai bilik kuarantin dan juga bilik lapor diri tu. Boleh tak Cik Syam? Bilik kuarantin dia boleh. Lapor diri tu Cik Syam? Dia boleh. Yang penting tadi kalau makmal yang tak digunakan tu jauh sikit daripada makmal amalilah. Itu je. Ya, kalau jauh macam mana Cik Syam? Boleh ke? Boleh. Boleh ya? Okey. Terima kasih Cik Syam. Assalamualaikum Cik Syam. Salam. Ya, saya nak tanya, adakah yang tadi yang pasal bilik kuarantin tadi kita boleh masukkan bahan siap-siap untuk mengisi masa calon sebelum tamat waktu kuarantin? Adakah dia terpakai untuk ujian bertutur bahasa Melayu, ujian bertutur bahasa Inggeris juga? Sebab bahasa Inggeris pun dia memerlukan masa lama juga murid berada dalam tu. Boleh tak kita masukkan bahan macam tadi? Yang itu saya tak berani nak menjawabnya itu. Sebab yang itu DOE-nya lain. Mungkin taklimatnya lain. Oh, Sebab yang ini tak sama lah ya? Tak sama. Okey. Sebab yang ini ujian amali bila dah habis tu, dah habis ya. Saya takut nanti kalau saya kata boleh, takut dia ada benda lain yang dia kata tak boleh kan. Jadi itu kena tanya dengan Cik Cham. Okey, faham. Terima kasih. Okay, sebenarnya saya tengok Cik Kasar dia kata ada benda dia nak cakap tapi macam dia tak ada di dalam bilik. Okey. So ada pertanyaan lain? Daripada PPD untuk menambah sekiranya saya ada kekurangan daripada perbincangan-perbincangan kita. Okey, Cik Sam, saya tambah sedikit lah berkaitan dengan sebab ada dalam chat tu soalan bertanya bila dia due untuk menghantar petugas ataupun apa dipanggil pengawas ujian amali sains dan juga pengawas kuarantin lah. Okey, daripada penerangan Cik Sam tadi yang berkaitan dengan gambar-gambar yang ada 4 segi, itu 4 segi bulat tu tadi kan. Jadi saya minta supaya SU dapat memahamkan dengan sejelas-jelasnya dan boleh boleh meletakkanlah berapa pengawas yang diperlukan untuk sebagai pengawas kuarantin dan juga pengawas lapor diri lah nanti. Itu tempoh masa yang kami perlukan adalah dalam kadar yang segeralah. So nanti untuk bagi daerah Gombak saya akan sediakan Google Form yang dulu saya akan tambahkan berapa bilangan pengawas kuarantin dan juga pengawas lapor diri yang diperlukan yang dengan sebaik-baik mungkin lah. Kalau misal kata boleh macam Cik Sam kata sekiranya ada satu sidang saja, maka bilik itu boleh dijimatkan dan sebagainya, tak perlu ada 2 bilik dan sebagainya. Itu perlu difahamkan dengan sejelas-jelasnya lah supaya kita tidak membuat satu bekalan pengawas yang berlebihan lah, ataupun yang tidak mencukupi bagi peperiksaan ujian amali sains nanti. Itu tambahan daripada saya lah, daripada Gombak. Terima kasih. Okey. Yang tadi sebenarnya kalau ada penambahan sikit lah, maksudnya bilik tadi kan memang boleh macam yang saya dah tunjukkan tadi sebab dibenarkan pengawas untuk menjalankan 2 tugas. Tapi untuk PKS, PMP dan juga pembantu makmal tidak boleh. Ya, yang itu memang ada dalam FAQ lembaga peperiksaan. Maksudnya PKS hanya menjalankan tugas PKS, PMP menjalankan tugas PMP, begitu juga dengan pembantu makmal. Namun begitu bagi pengawas bilik lapor diri
boleh bertukar tugas menjadi pengawas bilik kuarantin. Contohnya tadi, okey, bila yang ada 2 sidang tadi, bila bilik lapor diri yang kedua tu dimasukkan sebagai bilik kuarantin, so pengawas bilik lapor diri tu akan bertugas sebagai pengawas kuarantin. So di situ akan jimat sedikitlah kita punya bilangan pengawas. Okey, yang itu memang dibenarkan lah. Okey. So, lain-lain daripada Encik Aidi sekiranya ada, Puan Zuraida, Ustaz Maksum, sekiranya ada tambahan, Cik Kama, okey? Kalau tak ada dan jika... Satu lagi, pembantu makmal agak-agaknya akan ada taklimat lain tak? Sebab banyak juga pertanyaan daripada chat tu. Ataupun ada ringkasan slide yang boleh kita kongsikan untuk kita sharekan kepada pembantu makmal. Boleh. Nanti saya bagikan slide untuk pembantu makmal ada. Okey, sebenarnya pembantu makmal kita dah selesai 5 daerah bermula daripada Petaling Perdana yang dibuat di SMK Puchong Perdana. Dan seterusnya kita selesai juga di Kelang, di PPD Kelang, SMK Jenjarum, bagi daerah Sepang dan Kuala Langat, dan tadi di Hulu Langat untuk pembantu makmal Hulu Langat lah. Gombak itu hari nak buat, lepas itu Senyap, tapi dia wakil dulu. Okey, so insyaAllah nanti sekiranya ada penambahan kita akan maklumkan. Jika tidak ada, saya akan mungkin buat Google Meet juga untuk 5 lagi daerah bagi wakil-wakil sekolah tersebut. Pasal saya tanya tadi, 500 tu boleh lepas ke tidak, ya? Okey, tak apa. So, yang itu nanti saya akan tanya dengan Cik Cham sama ada CM dia tu boleh lepas 500 orang ataupun tidak. Cik Kasha ke tu? Nah, dah habis. Sekiranya nak bercakap sikit. Ini daerah yang mula-mula ni. Kuala Langat, Hulu Langat, Sabak Benam, Sepang, Gombak. Okey. Encik Akasha ada ingin memaklumkan sedikit perkara. Silakan. Ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya jumpa dengan SUP ada di beberapa daerah, 5 daerah. Kuala Langat, Hulu Langat, Sabak Benam, Sepang, Gombak. Okey. Kita cadang untuk laksanakan satu lagi taklimat untuk SUP sebenarnya. Tapi untuk pemakluman awal, untuk saya bercakap ni berdasarkan pelaksanaan kita menghadapi peperiksaan lah. Untuk peperiksaan bertulis. Kalau saya memang bertulis lah. Kalau Encik Isam Khalid untuk amal design, Encik Ismail Syam untuk UMUB mendengar dengan bertutur. Saya insyaAllah untuk bertulis. Mungkin tuan-tuan perempuan SUP akan terlibat lah semua sekali, UMUB, UAS, kemudian dengan bertulis kita seperti semua maklum kita akan peperiksaan akan berlangsung daripada 2 hari bulan sehingga 29 hari bulan Mac. Untuk itu pelaksanaannya untuk taklimat penilai kawasan kita dah laksanakan. Untuk taklimat ketua pengawas dalam proses pelaksanaannya dalam minggu ini dan minggu hadapan. Cuma ada beberapa perkara yang saya sentuh awal supaya di peringkat SUP maklum. Satu, pelaksanaan peperiksaan SPM 2021 bertulis akan dilaksanakan mengikut SOP SPM 2020. Bermaksud macam SPM 2020 lepas, kita perlu menyediakan 6 bilik bilik alternatif, bilik transit, bilik isolasi, bilik kuarantin, kemudian bilik normal dengan bilik CBK yang biasa.
Okay, itu pemakluman awal saya lah. Kemudian untuk aplikasi e-kehadiran, okay, janaan LPM 29 iaitu borang menentukan pergerakan calon, mengesan pergerakan calon LPM 29 itu dijana oleh ketua pengawas, dijana oleh ketua pengawas dan dicetak, perlu dicetak. Jadi pihak sekolah lah, pihak sekolah, pihak pusat peperiksaan perlu menyediakan printer untuk pusat berkenaan. Kalau mungkin sekolah kita ada 3 pusat, kalau kita tak mampu untuk sediakan 3 tu, kita centralizekan untuk satu, untuk kegunaan ketua pengawas mencetak LPM 29 untuk dimasukkan ke dalam SJP, skrip jawapan peperiksaan. Okay, yang itu pemakluman awal. Selebihnya semua berlaku seperti SPM 2020. Jarak mejanya 1.5, mengikut garis panduan 3.0. Kalau ikut yang sebenar, kalau ikut dalam buku 4P, rujukan buku 4P kita memang 0.8 meter. Tetapi disebabkan kes COVID ini belum selesai, jadi kita masih lagi berpandukan kepada garis panduan 3.0, iaitu jarak yang ditetapkan oleh MKN dan juga hasil pembincangan MKN dengan lembaga peperiksaan menetapkan untuk kita menjarakkan 1.5 meter. 1.5 meter, di samping kita kena sediakan pengemas bilik lah. Satu nisbah 50 orang pelajar kita. Ya? Okay. Itu kasih e-kehadiran itu dan masukkan nombor pusat ketua pengawas akan boleh terjana untuk LPM 29 itu. Tujuan dia satu je, kita nak printing LPM 29. Kalau pusat yang mana terlibat dengan SPMU, dia kita dah pernah laksanakan, tapi hanya 28 pusat sajalah. Sekarang ni kita ada 505 pusat dan ya agak mencabarlah, tapi kita usahakan ke arah itu. Sebabnya satu kelebihan dia LPM 29 janaan ini, dia saya nampak dia lebih detail untuk menguruskan skrip calon, supaya skrip calon itu kelebihan dia ada kelebihan kepada calon kita baliklah. Okey. Ada lagi soalan? Okey, perkara ini akan saya maklumkan juga kepada pengetua nanti. Mungkin insya-Allah kita akan laksanakan taklimat bersama pengetua pada 14 hari bulan. Dan perkara ini saya akan sentuh samalah untuk kita memberi kemudahan kepada ketua pengawas mencetak. Okay. Okay, selebihnya guru bertugas dan sebagainya itu masih lagi sama. Guru bertugas boleh masuk, dia boleh pegang kertas itu, dia kena pasti perkara yang biasalah yang perlu dilaksanakan. Okay. Kemungkinan juga sekiranya sekolah tak ada bilik transit, calon boleh duduk di dalam pusat peperiksaan, dan dikawal oleh guru-guru bertugas. Kemudian diambil alih oleh oleh pengawas. Keadaan itu berlaku seperti tahun 2020. Sekiranya sekolah calon dia tak ramai, kemudian ada bilik transit, dia boleh duduk di bilik transit lah, atau bilik alternatif. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya serahkan balik kepada Encik Nurisam. Okay, sekian, terima kasih. Okey, so ada apa lagi persoalan tentang ujian amali sains? Sorry. So Cik Kasar tadi dah maklumkan sikit dengan ujian bertulis, So kita terpaksa akurlah
dengan SOP SPM 2020 bagi SPM 2021. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih di atas masa yang tuan-tuan dan puan-puan luangkan pada petang ini. Ya, semoga ujian amali sains ini berjalan dengan lancar. Okey, sekiranya ada masalah bolehlah terus berhubung dengan PBD ataupun terus dengan saya untuk ujian amali sains, kerana ini adalah ujian yang diadakan semula dan mungkin ada SOP yang kita tak nampak. Jadi kita sama-sama belajar dan insyaAllah kita akan tambah baikkan jika berlaku perkara-perkara yang sebenarnya kita kalau boleh memang ikut SOP lah. Tapi jika berlaku, okay, kita terus sahaja bekerja, okay, dan kita akan buat yang terbaik untuk calon-calon sekolah kita, iaitu calon-calon SPM 2021. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih. Ada apa lagi soalan ni? Tak ada? Okey, kalau tak ada, okey. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.